Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah, hari ini kita masuk tema baru iaitu tema 5, Negaraku Tercinta. Hari ini kita akan belajar unit 13, Budaya Kita. Hari ini pada hari Ahad 3 Oktober tahun 2021. Cikgu teruskan. Apa yang akan kamu pelajari pada hari ini? Pertama, pakaian tradisi. Pakaian tradisi, kita akan kenal apa itu pakaian tradisi. Negara kita sangat unik kerana mempunyai kepelbagaian kaum, iaitu ada 3 kaum, Melayu, Cina dan India. Jadi kita akan dapat lihatlah apakah pakaian tradisi yang melambangkan setiap kaum masing-masing. Yang kedua, penganan Kak Dolly. Jadi dalam topik ni kita akan belajar bagaimana Kak Dolly membuat penganan. Apa itu penganan? Nanti kita akan kenal apa itu penganan. Okey, seterusnya tarian Datun Julut. Tarian Datun Julut ni kita akan belajar menulis. Nanti kita lihat satu persatu. Cikgu teruskan. Okey, kita lihat dahulu yang pertama. Okey, sebelum tu seperti biasa pastikan semua bersiap sedialah dengan buku teks muka surat 77. Dan hari ini kita bermula dengan buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti yang baru yang warna pink tu. Buku aktiviti jilid 1 kita dah habis. Sekarang ni kita akan bermula dengan buku aktiviti jilid 2 yang warna pink. Okey. Buku teks muka surat 77, Negaraku Tercinta. Cuba lihat di sini aktiviti dia. Murid menyatakan maklumat berdasarkan sajak dan gambar. Okey, di sini ada sajak dan ada gambar. Jadi sekarang ni kita lihat sama-sama apa yang terdapat di dalam gambar tersebut. Okey, yang pertama kita lihat nasi lemak. Nasi lemak ni adalah makanan tradisi kita. Siapa suka makan nasi lemak? Cikgu yakin semua suka. Seterusnya, tarian. Lepas tu kita ada gambar bendera. Bendera Malaysia dikenali sebagai dengan nama jalur gemilang. Ingat, bendera kita ada berapa belas jalur. Lepas tu ada 3 warna. Maafkan cikgu, ada 4 warna iaitu merah, putih, biru dan kuning. Okey, kita ada bunga raya. Bunga raya adalah bunga kebangsaan. Lepas tu ada gunung. Lepas tu ada kereta api, ada gambar pelajar dalam kelas. Lepas tu ada gambar pakaian tradisional dan macam-macam lagi. Sebenarnya semua gambar ini melambangkan negara kita iaitu Negaraku Tercinta. Seterusnya, okey, kita lihat yang pertama iaitu pakaian tradisi. Budaya kita, di sini kita akan mendengar dan bertutur. Sebelum tu, cikgu nak kita lihat sama-sama dulu situasi dalam gambar ini. Baiklah, dalam gambar ini menunjukkan muzium pakaian tradisional. Kita dapat lihat di sini, ini adalah muzium pakaian tradisional. Jadi dekat muzium ni ada pakaian tradisional yang melambangkan pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Yang pertama kita dapat lihat pakaian lelaki Melayu. Cuba lihat pakaian lelaki Melayu, ada baju Melayu, ada songkok, ada samping pelekat dan juga seluar panjang. Biasanya kita nampak kalau hari raya, biasa kita nampak pakai baju Melayu. Tak semestinya hari raya. Kita boleh lihat kalau ada ada majlis apa-apa. Sebagai contoh, satu lagi kita dapat lihat pergi solat Jumaat, ada pakai baju Melayu, dah jadi tradisi, tak semestinya hari raya. Seterusnya kita lihat yang kedua, pakaian perempuan Melayu. Ingat, pakaian lelaki Melayu, baju Melayu ni melambangkan lelaki Melayu.
Seterusnya, baju kurung ini melambangkan pakaian perempuan Melayu. Ada baju kurung, tudung dan kain batik. Kasut warna pink. Cantik. Seterusnya, kita lihat yang ini adalah baju kebaya. Baju kebaya ini diperbuat daripada kain kasar, dipakai bersama kain batik atau songket. Seterusnya, sari. Sari ini diperbuat daripada sehelai kain yang tidak berjahit. Dan si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat sebelum memakai sari. Cantik. Seterusnya, satu lagi. Baju cheongsam diperbuat daripada... Cikgu tak nampak. Sorry. Okey, cheongsam diperbuat daripada sutera dan kebiasaannya berwarna merah. Okey, sekarang ni kita dah lihat contoh-contoh pakaian tradisi, iaitu pertama, pakaian lelaki Melayu, baju Melayu. Yang kedua, baju kurung. Yang ketiga, baju kebaya. Yang keempat, sari. Dan yang kelima, baju cheongsam. Jadi sekarang ni kita akan baca bersama-sama dialog. Dialog di antara siapa? Okey, dialog di antara Nizam dan Cikgu. Cikgu mulakan dialog tersebut. Jadi awak semua dengar ya. Nizam, pakaian tradisi orang Melayu cantik. Benar, Cikgu. Pakaian orang Melayu menarik. Lelaki Melayu memakai baju Melayu dan seluar panjang. Mereka juga memakai samping dan songkot. Okey, lepas tu wanita Melayu pula memakai... Apa jawapan dia? Cikgu nak awak fikir bersama-sama dengan cikgu. Okey, jawapan dia kita boleh ambil di sini. Wanita Melayu pula memakai baju kurung, bertudung serta berkain batik. Jadi sekarang ni kita dah kenal pakaian tradisional dan kita dah menjawab dialog. Cikgu harap awak faham dan cikgu teruskan lagi dengan tugas. Ini adalah buku yang cikgu maksudkan tadi, iaitu buku jilid 2 warna pink. Hari ini kita baru mula menggunakan buku jilid 2. Kenapa? Kerana buku aktiviti jilid 1 kita dah habis. Jadi cikgu harap siapa-siapa yang belum selesai lagi buku jilid 1, bolehlah selesaikannya setiap tugasan. Yang belum siap-siap lagi boleh siapkan. Okey, untuk tugasan ini kita lihat muka surat 1. Kita baca sama-sama. Aktiviti 1, sampaikan maklumat. Maksud dia, dekat mana maklumat? Ini adalah maklumatnya. Pakaian tradisi Melayu Cina. cheongsam. Berkolar tinggi, berbutan di bahagian bahu. Ada belahan di kiri dan di kanan kain. Diperbuat daripada kain sutera dan satin. Selalunya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Jadi ini adalah maklumat. Maklumat berkenaan dengan cheongsam. Okey, soalan dia. Rakan-rakan, cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam. Apa jawapan dia? Sekarang ni cikgu baca. Nanti cikgu nak awak tulis apa jawapan dia. Cheongsam. Satu lagi cikgu nak ingatkan, jangan jawab hanya salin sahaja. Tak bolehlah kalau cheongsam berkolar tinggi, berbutan di bahagian bahu, tak boleh. Cikgu nak awak jawab dengan perkataan yang lengkap ataupun jawab dengan ayat yang lengkap. Jadi sekarang ni cikgu akan bagi contoh jawapan dia dan cikgu nak awak salin nanti. Cikgu teruskan. Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam berkolar tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Jadi di sini cikgu tambah perkataan dan. Ada belahan di kiri dan di kanan kain. Noktah. Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan satin. Noktah. Pakaian ini selalunya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Jadi cikgu tambah pakaian ini
Lepas tu awak sambung, selalunya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Jadi cikgu harap awak dapat faham apa yang cikgu beritahu tadi. Siapkan tugasan ini ya. Seterusnya cikgu teruskan lagi dengan tajuk yang kedua, iaitu penganan Kak Dolly. Okey, tadi cikgu dah cakap apa itu penganan. Penganan adalah kuih. Nampak tak? Ini adalah kuih penganan. Jadi sekarang ni kita nak lihat bagaimana Kak Dolly menyiapkan ataupun menyediakan penganan. Di sini kita akan lihat di sini awak hendaklah membaca. Okey. Pertama sekali kita lihat dulu objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menakul gambar untuk menyatakan perkataan serta membina ayat berdasarkan perkataan. Jadi kita akan lihat perkataan-perkataan yang berwarna merah itu, kemudian cuba bina ayat lain. Okey. Seterusnya cikgu mulakan penganan Kak Dolly. Penganan ialah hidangan istimewa pada hari gawai. Oleh itu, Kak Dolly hendak membuat penganan. Okey. Seterusnya, Kak Dolly, pertama kita lihat langkah pertama. Kak Dolly menggunakan tepung beras, gula apung, air dan minyak masak. Okey, ini adalah tepung beras, ini adalah minyak masak, ini adalah air dan ini adalah gula apung. Okey, nampak anak panah ni? Langkah yang kedua, anak panah ni menunjukkan langkah seterusnya. Kak Dolly membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Kita lihat perkataan yang berwarna merah ini adalah membancuh. Okey, apa itu maksud dia? Membancuh maksud dia mencampurkan atau menggaulkan bahan-bahan menjadi satu atau sebati. Contoh ayat lain, emak sedang membancuh teh tarik. Itu maksud dia membancuh. Seterusnya, selepas itu, Kak Dolly menuangkan bancuhan itu ke dalam kuali. Okey, langkah seterusnya, bancuhan tadi Kak Dolly tuangkan ke dalam kuali. Okey, perkataan di sini adalah menuangkan. Langkah seterusnya lagi, Kak Dolly menggoreng penganan sehingga masak. Okey, lepas dia tuangkan dalam kuali, menggoreng penganan sehingga masak. Okey, perkataan merah yang kedua iaitu menuangkan. Apa maksud dia? Menuangkan ini adalah proses memasukkan sesuatu bahan cecair. Sebagai contoh, kopi, susu ataupun teh ke dalam bekas atau botol. Contoh ayat lain, kakak menuangkan air ke dalam cawan untuk diminum. Itu maksud dia menuangkan. Yang ketiga, perkataan yang merah yang berwarna merah yang ketiga adalah menggoreng. Menggoreng ini bermaksud proses memasak menggunakan minyak. Contoh ayat lain, adik menggoreng ikan di dapur. Cikgu harap setakat ni awak faham maksud dia. Seterusnya, langkah terakhir, Kak Dolly menghidangkan penganan kepada tetamu. Kita lihat ayat yang perkataan yang berwarna merah, maksud dia menghidangkan. Menghidangkan bermaksud menyajikan atau menyediakan makanan kepada orang lain. Contoh dia tetamu. Contoh ayat lain, emak menghidangkan makanan tengah hari kepada tetamunya. Okey, cuba ingat kembali apakah perkataan yang kita baca tadi. Cuba ingat kembali. Pertama, membancuh. Yang kedua, menuangkan. Yang ketiga, menggoreng. Dan yang keempat, menghidangkan. Jadi, cikgu dah terangkan tadi maksud setiap perkataan yang berwarna merah serta contoh ayat lain. Jadi, kita akan lihat tugasan. Tugasan dalam buku
buku aktiviti jilid 2 muka surat 2 dan 3. Okey, soalan dia. Pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Di sini ada 8 gambar. Okey, gambar ini menunjukkan proses menyediakan nasi lemak. Jadi di sini Makcik Leha tunjukkan cara menyediakan nasi lemak. Okey, kita lihat yang gambar yang pertama. Makcik Leha, okey, jadi awak pilihlah antara memerah atau mengupas kelapa. Mana yang lebih sesuai? Memerah atau mengupas? Kalau nak cari jawapan, mestilah berdasarkan gambar yang diberi. Cuba kita lihat. Cuba awak lihat, Makcik Leha sedang buat apa tu? Okey, cikgu berikan jawapan dia. Yang pertama iaitu Makcik Leha memerah kelapa. Seterusnya, yang kedua, Makcik Leha membasuh. Membasuh apa? Beras ataupun nasi. Biasa kalau sebelum kita masak nasi, kita basuh apa? Yang ni cikgu nak awak fikirkan sendiri. Nombor 3, 4, 5, 6 dan 6, 7, 8 fikirkan sendiri. Tetapi nombor 7 dan 8 tiada pilihan jawapan. Jadi cikgu berikan awak pilihan jawapan. Cuma awak kena sambung ayat dia. Okey, yang ketujuh. Makcik Leha memotong. Memotong apa? Cuba lihat gambar. Cikgu nampak macam gambar timun. Jadi jawapan dia Makcik Leha memotong. Fikirkan. Cikgu dah beri jawapan tadi. Seterusnya nombor 8. Makcik Leha membungkus. Membungkus apa? Cuba fikirkan sendiri. Kalau tak boleh minta bantuan daripada mak ataupun ayah. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan tarian Datun Julut. Okey, aktiviti ni kita mesti menulis. Sebelum tu, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat pertama, mengenal pasti dan mengedit sekurang-kurangnya 3 kesalahan ejaan. Jadi, untuk topik ini kita akan mengenal pasti kesalahan ejaan dalam petikan. Lepas tu, kita cari ejaan yang betul. Okey, kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan mengedit 3 kesalahan ejaan. Jadi, kita akan baca terlebih dahulu. Okey. Cikgu teruskan. A. Kalau boleh, cikgu nak awak baca bersama-sama dengan cikgu. Sekurangnya dapat meningkatkan lagi tahap penguasaan bacaan awak semua. Okey, kita teruskan. Cikgu harap bersedia semua. Kita baca sama-sama. A. Dah bersedia? Tarian Datun Julut terkenal di Sarawak. Ingat, kalau ada tanda noktah, mestilah berhenti. Jangan baca, tarian Datun Julut terkenal di Sarawak. Tarian ini, kalau ini salah. Cikgu baca semula ya. Tarian Datun Julut terkenal di Sarawak. Tarian ini boleh ditarikan secara berseorangan atau berkumpulan. Penari tarian ini ialah gadis kenyah. Mereka biasanya memakai pakaian tradisional. Ada bulu burung kenyalang di jari penari. Mereka menghentak kaki dan bertepuk tangan. Tarian mereka mengikut iringan alat muzik sapi. Okey. Seterusnya, kita baca B. Kita baca sama-sama. Cikgu nak awak baca bersama-sama dengan cikgu. Jagu berkunjung ke rumah panjang di Long Busang. Semasa di sana, dia menyaksikan tarian Datun Julut. 4 orang gadis kenyah sedang menarikan tarian ini. Mereka memakai pakaian tradisional. Jagu melihat bulu burung kenyalang di jari penari. Bunyi alat musik sapi mengiringi tarian mereka.
para penari menghintak kaki dan bertepuk tangan. Okey, sekarang ni kita perlu mengedit kesalahan ejaan. Di mana kesalahan ejaan? Okey, kesalahan ejaan kita dapat lihat pada perkataan yang berwarna biru. Tadi kalau awak baca bersama-sama dengan cikgu, awak mesti dapat tangkap ataupun dapat faham perkataan yang salah. Contoh dia, cikgu baca tadi 4 orang gadis. Okey. Sekarang ni kita akan cari ejaan yang salah dan kita akan betulkan. Ejaan yang pertama adalah gadis. Cuba lihat di sini. 4 orang gadis. Betul tak? Salah. Jadi ejaan yang betul adalah kita cari pada petikan A, iaitu gadis. Ini adalah ejaan yang betul. Okey, yang kedua. Di manakah kesalahan ejaan yang kedua? Okey, pakaian. Jangan salah faham. Betul, kalau ikut sebutan memanglah betul kita akan sebut pakaian, tetapi dari segi ejaan adalah salah. Ejaan yang betul adalah kita lihat di sini. Pakaian. Ingat ejaan dia P-A-K-A-I-A-N dan bukanlah P-A-K-A-Y-A-N. Yang ketiga, burung. Burung. Ini adalah salah. Ejaan yang betul adalah burung. B-U-R-U-N-G. Burung. Seterusnya, musik. Musik salah. Perkataan yang betul, maafkan cikgu, ejaan yang betul adalah music. M-U-Z-I-K. Music. Okey, lagi menghintak. Menghintak adalah ejaan yang salah. Ejaan yang betul adalah menghentak. Menghentak. Okey, ada satu lagi. Yang terakhir iaitu bertepuk. Ejaan ini adalah salah dan ejaan yang betul adalah bertepuk. Jangan, cikgu harap awak tak tertukarlah walaupun kita sebut sebutan yang betul tetapi ada ejaan yang salah. Contoh dia pakaian tadilah, walaupun kita sebut pakaian, kita sebut sebutan yang betul tetapi ejaan dia salah. Jadi, cikgu ulang balik. Ada berapa kesalahan ejaan di sini? Iaitu pertama, gadis, pakaian, burung, musik, menghintak dan bertepuk. Ada 6 kesalahan ejaan di sini. Seterusnya, kita lihat tugasan. Tugasan dalam buku aktiviti muka surat. Muka surat. Muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, kita lihat aktiviti 3. A. Tulis ejaan yang betul bagi perkataan bergaris. Okey, di sini cikgu dah beri jawapan. Yang pertama, petikan pertama cikgu dah beri jawapan. Jadi petikan kedua cikgu nak awak buat sendiri. Petikan pertama, gambar pertama ni menerangkan tentang sompoton dan yang kedua sapi. Okey, ni adalah sapi. Cikgu baca yang pertama. Sompoton terkenal di Sabah. Sompoton ialah alat muzik tiupan. Labu yang kering digunakan untuk membuat sempotan. Ada 8 batang buluh kecil pada sompotan. Buluh itu dilekatkan dengan gam. Okey. Kesalahannya adalah ejaan dari segi tiupan. Ini adalah ejaan yang betul. Tiupan. Lepas tu kering. Kering. Kecil. Kecil. Gam. Gam. Jadi untuk sapi ni cikgu nak pertama sekali awak baca dahulu petikan yang diberi. Lepas tu awak cari. Yang kedua awak cari apakah ejaan yang salah. Lepas tu awak tulis di ruang yang diberikan dengan ejaan yang betul. Yang pertama,
sampai terkenal di Sarawak. Alat muzik ini bertali seperti gitar. Apa? Mesti salah ejaan. Bergaris ni adalah salah. Jadi ejaan yang betul adalah gitar. Jadi cikgu nak awak buat sendiri. Ingat ya, kalau salah tak apa sebab kita belajar. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ni aktiviti betulkan ejaan dan tulis cerita di bawah semula. Okey, jadi yang ketiga ni pertama sekali awak kena cari dahulu ejaan yang salah. Lepas tu fikirkan ejaan yang betul dan tulis semula cerita di bawah sini dengan menggunakan ejaan yang betul. Sekarang ni cikgu akan beri dahulu apakah ejaan yang salah dan ejaan yang betul. Jadi cikgu nak awak salin nanti. Ingat, salin semua petikan ini di bawah ini dengan menggunakan ejaan yang betul. Okey, kita lihat dulu. Kita baca ya. Jagu melihat persembahan tarian singa. Dua orang pemuda memakai pakaian seperti singa. Seorang di hadapan dan seorang lagi di belakang. Kaki mereka seulah-ulah menjadi kaki singa. Mereka menari mengikut rintak muzik. Jagu kagum melihat mereka melompat dan berguling. Jagu terhibur melihat persembahan tersebut. Jadi, kesalahan ejaan pertama seperti. Ejaan yang betul adalah seperti. Seterusnya, kesalahan ejaan yang kedua adalah seulah-ulah. Dan ejaan yang betul adalah seolah-olah. Seterusnya, yang ketiga. Rintak. Rintak. Itu adalah ejaan yang salah. Dan ejaan yang betul adalah rentak. Kemudian, kagum. Ejaan yang betul adalah kagum. Seterusnya, melompat. Ejaan yang betul adalah melompat. Dan akhir sekali, berguling. Ejaan yang betul adalah berguling. Jadi, sekarang ni cikgu dah beri pada awak semua ejaan yang betul dan kerja awak semua salin semula petikan ini di dalam garis yang disediakan ini dengan menggunakan ejaan yang betul. Cikgu harap pembelajaran kita pada pagi ini awak semua dapat faham, dan kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh tanya pada cikgu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa hantar tugasan pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.